Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah Ta'ala pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai suratu Al-Haqqah sehinggalah ayat 37. Ya, so pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 38 sehinggalah nanti ayat terakhir insyaAllah ta'ala, ya. So kuliah kita hari ini adalah bagi menggantikan kuliah kita yang bercuti pada minggu yang pertama bulan ni kerana hari raya, ya. Baik, saya akan bacakan beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan pada hari ini, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم, ya. Baik, pada ayat 38 dan ayat 39 ni sehinggalah ayat terakhir ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, ya. Jadi ayat 38 sehinggalah ayat 52 ayat terakhir ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kesucian Al-Quran daripada tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, ya. Dan Allah Ta'ala berjanji dekat sini bahawa Al-Quran akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang menjaga Quran ni adalah Allah. Sehingga tidak akan ada sesiapa pun yang dapat merosakkan Al-Quran, mengubah-ubah kandungan Al-Quran. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 37 dan ayat 38, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ, yang bermaksud, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang kamu tidak lihat, ya. Dekat sini Allah Ta'ala bersumpah bima tubsiruna wa ma la tubsirun, dengan sesuatu yang kita boleh nampak dan sesuatu yang kita tak nampak. Apa dia yang kita nampak dan kita tak nampak tu? Ada pelbagai tafsiran ulama. Ada ulama mengatakan yang kita nampak ni dunia, manakala yang kita tak nampak adalah akhirat. Ada juga yang mentafsirkan maksud yang kita nampak tu adalah manusia dan yang kita tak nampak tu adalah jin dan juga para malaikat. Sebenarnya maksud ayat Allah Ta'ala ni adalah sangat am. Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang dapat kita lihat dan yang kita tak dapat lihat.
Kerana memang hakikat yang wujud ni ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak. Jadi ada wujud yang kita nampak dan ada wujud yang kita tak nampak. Ya. Contoh virus kita tak nampak. Ya, jadi COVID ya yang berlaku akhir-akhir ni, alhamdulillah sekarang ni kita dah mulai okey. Ya. Itu antara bukti betapa maha benar kalam Allah Ta'ala. Allah menyatakan fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak. Ya, makhluk Allah Ta'ala ni ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak. Bahkan termasuk yang kita tak nampak tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk alam roh, alam malaikat, alam jin, alam akhirat. Itu semua kita tak nampak. Tetapi itu wujud. Jadi jangan kita mengatakan sesuatu itu tak wujud kerana kita tak nampak. Allah bagi tahu bahawa ada yang kita boleh nampak dan ada yang kita tak boleh nampak. Jadi ayat 38 dan ayat 39 ni Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah Ta'ala bersumpah demi apa yang kita dapat lihat dan demi apa-apa yang kita tak dapat lihat. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 40. Allah Ta'ala berkata, innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya. Jadi ini disebut jawabul qasam ataupun jawab sumpah. Ya, apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan selepas Allah bersumpah tadi, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun, yang hendak Allah Ta'ala sampaikan ialah innahu laqawlu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu ya ialah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Allah Ta'ala yang mulia. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh Allah Ta'ala? Kerana dahulu orang-orang kafir, bahkan sehinggakan ke hari ini sebenarnya, itu menuduh Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mereka-reka Al-Quran. Mereka mengatakan bahawa Quran itu adalah dibuat oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak tuduhan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak memuliakan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebut, innahu laqawlu rasulin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah, yatsluhu rasulun azim syaraf wal fadl, yang dibacakan oleh Rasul Allah Ta'ala yang mulia. Jadi sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan Allah Ta'ala ya, daripada langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pula sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Begitu. Bukan dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah Karim. Allah Ta'ala sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Karim, yang berarti mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang mulia, seseorang yang tidak mungkin berdusta, seseorang yang tidak mungkin mereka-reka sesuatu lalu dia menyatakan bahawa itu datang daripada Allah. Tak mungkin. Kerana seorang yang mulia dia tak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Seseorang yang mulia dia tak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Jadi selain Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran itu turun daripada Allah, pada ayat ini juga Allah Ta'ala membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 41, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Kata Allah, dan ia Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Ya, sedikit sekali kamu yang beriman. Ini juga antara tuduhan orang-orang musyrik dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu syair.
Dan mereka mengatakan bahawa Rasulullah itu adalah tukang syair. Ya, mereka kata Quran itu sebagai syair, dan mereka mengatakan bahawa Rasulullah adalah syair, tukang syair. Ya, maka Allah Ta'ala membantah, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah syair, bukan ucapan seorang penyair. Kama taz'umun, sebagaimana yang kamu dakwakan. Kamu mendakwa bahawa Quran itu adalah syair yang dikarang oleh seorang penyair. Bukan, kata Allah Ta'ala. Memang Al-Quran dia hadir dengan bahasa yang indah. Kadang-kadang terlihat macam syair. Misalkan kalau kita lihat hujung-hujung ayat tu, Allah Ta'ala susun dengan begitu indah. Ya, misalkan Allah Ta'ala buat hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Allah Ta'ala akhiri ayat itu, setiap ayat pada surah itu dengan tamarbutah, ghashiyah. Ya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Memang secara zahirnya nampak macam syair, tetapi wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukanlah ucapan seorang penyair. Lalu kenapa Quran hadir terlihat macam syair, indah susunan bahasanya? Kerana Al-Quran sebagai mukjizat yang hendak mengalahkan penyair-penyair Arab pada masa ketika itu. Ya, jadi Quran itu bukanlah kitab, bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, kata Allah, amat sedikit kamu yang bersyukur, amat sedikit kamu yang beriman. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan Rasulullah, bukan ucapan seorang penyair, tetapi kamu amat sedikit beriman kepada Al-Quran, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, maka apabila kita melihat hakikat manusia ni, ya, yang beriman dengan Al-Quran ni lebih sedikit berbanding yang tidak beriman. Lebih ramai manusia yang tidak beriman berbanding yang beriman. Seterusnya ayat 42 Allah Ta'ala sebut, wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan juga perkataan tukang tilik, ya, sedikit sekali kamu mengambil peringatan darinya. Ya, selain mereka orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu adalah syair, mereka juga ada menuduh Al-Quran itu sebagai kahin, iaitulah sebagai ucapan tok bomoh, tukang tilik. Ya, Allah Ta'ala membantah dekat sini, wala biqauli kahin. Quran itu bukan ucapan kahin, bukan ucapan seorang tukang tilik, seorang tok bomoh, bukan. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kamu mengambil pengajaran, ya, daripada Al-Quran, amat sedikit kamu mengambil peringatan daripada Al-Quran, kata Allah Ta'ala. Maka kedua-dua ayat ini Allah Ta'ala mensucikan Al-Quran daripada tuduhan keji mereka. Yang pertama, tuduhan mereka bahawa Al-Quran adalah syair, dan yang kedua, tuduhan mereka Al-Quran sebagai ucapan tukang tilik ataupun tok bomoh ataupun jampi-jampi tok bomoh. Waliyadzubillah. Quran ialah kalam Allah Ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim. Ya, di sisi lain, ayat 41 dan ayat 42 ini mengajarkan kepada kita apa yang sepatutnya sikap kita terhadap Al-Quran. Macam mana sepatutnya sikap kita kepada Quran? Yang pertama, kita kena beriman. Allah Ta'ala sebut qalilan ma tu'minun, amat sedikit kamu yang beriman. So sepatutnya kita dengan Quran ni, kita kena mengimaninya dengan sebenar-benarnya. Mengimani Al-Quran bahawa ia adalah kalam Allah, mengimani Al-Quran bahawa dia diturunkan daripada Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan tukang syair, apatah lagi ucapan tok bomoh. Itu yang pertama, kita kena beriman dengan Quran. Yang kedua, kita mesti tadzakur, mengambil peringatan Quran. Jangan sekadar kita beriman, jangan sekadar kita baca, tapi kita tak ada tadzakur. Tadzakur ni ambil peringatan daripada Quran itu. Allah Ta'ala sebut qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit orang yang mengambil peringatan daripada Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan sebagai tazkirah. Allah turunkan ia sebagai peringatan kepada kita, peringatan tentang kebaikan dan peringatan tentang keburukan.
Ya, so oleh kerana itu ambil peringatan daripada Quran tu. Jangan sekadar kita baca, jangan sekadar kita dengar. Allah menyatakan orang yang mengambil pengajaran daripada Quran ni atau peringatan daripada Quran ni, jumlah mereka tidaklah ramai, sangat sedikit, kata Allah. Qalilan ma tadhakkarun, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat 43, Tanzilum min Rabbil Alamin. Ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ya, selepas Allah Ta'ala membantah Al-Quran itu ucapan syair ataupun tukang tilik, maka Allah Ta'ala menyatakan hakikat Al-Quran itu. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan Rabb sekalian alam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan daripada Rabb sekalian alam, daripada Allah kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, ya. Ada Quran pertama kali diturunkan sekaligus. Quran pada masa dahulu awalnya berada di Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu Allah Ta'ala turunkan sekaligus, ya, 114 surah 30 juzuk sekaligus. Daripada langit dunia Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun, ya. Kenapa Quran ni mesti diturunkan secara beransur-ansur? Kenapa tak diturunkan langsung kepada Nabi? Ada banyak hikmahnya. Antaranya adalah untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau misalkan Quran diturunkan sekaligus kepada Nabi, betapa berat Nabi untuk menyampaikan dakwah. Ya, semua kena sampaikan langsung. Ya. Hikmah yang lain kenapa Quran diturunkan secara beransur-ansur? Supaya agama Islam ni, syariat Islam ni lebih mudah diterima. Maka tegahan-tegahan pun ditegah secara beransur-ansur. Perintah pun datang secara beransur-ansur. Tidak langsung sekaligus semua tiba-tiba dilarang dan tiba-tiba diperintahkan. Maka andai kata Quran diturunkan sekaligus langsung semua, maka kemungkinan besar ia akan ditolak. Ya, ia akan ditolak. Tetapi oleh kerana Quran diturunkan sedikit demi sedikit, maka syariat pun turun sedikit demi sedikit, maka ia lebih mudah untuk diterima. Ya, ibarat kita misalkan ada orang yang baru bertaubat, terus kita sampaikan kepada dia semua agama Islam ni, so dia akan rasa berat. Macam mana aku nak mengamalkan ni? Akhirnya dia berundur. Tetapi kalau kita bagi tahu, misalkan ada orang mu'alaf, apa kita bagi tahu pada dia pertama? Bagi tahu sembahyang saja dulu. Tak payah cerita pasal ini, pasal itu dulu. Sembahyang saja dulu. Sembahyang. Bila mana dia dah terbiasa situ, baru pelan-pelan kita sampaikan yang lain. Selain sembahyang, ada puasa lagi. Lain puasa, ada zakat lagi. Selain itu ada haji lagi. Ada ni, ada itu. Barulah kita sampaikan secara perlahan-lahan. Ya. Jadi itu antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, ya. Baik, kita teruskan ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ya, ayat 44 sehingga ayat 46 Allah Ta'ala sebut, dan sekiranya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, pasti kami akan pegang dia pada tangan kanannya, ya, kemudian kami akan potong pembuluh jantungnya, ya. Baik, ayat Allah Subhanahu wa taala ni merupakan ancaman, ya, ancaman. Sekaligus Allah nak memastikan bahawa Al-Quran ni bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, ay lawidda'a Muhammadun alaina syai'an lam naqulhu. Andai kata Nabi SAW mendakwa sesuatu yang kami tidak ada sampaikan kepada dia, kata Allah Ta'ala, ya, la akhadna minhu bil yamin, ya,
kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kami pegang dia dengan tangan kanannya. Maksudnya, ya, kami pasti akan pegang dia dengan kuat. Al-yamin, yamin biasa kanan ni kan melambangkan kepada kekuatan. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan, kami potong pembuluh jantungnya. Kalau pembuluh jantung kita diputus, kita mati. Ya. Ni ancaman Allah. Siapa yang diancam dekat sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW saja sekiranya, ya, mereka reka sesuatu dengan Quran ni, ya, mendakwa sesuatu tentang Allah yang Allah Ta'ala tidak ada sampaikan dalam Quran, ya, maka Allah Ta'ala akan tangkap Nabi dan akan Nabi putus pembuluh jantung Nabi SAW. Ini Allah Ta'ala ucapkan kepada Rasulullah, kekasih Allah. Bayangkan kalau kepada kekasih Allah Ta'ala saja begitu bahasanya Allah Ta'ala sampaikan, maka kepada selain Nabi tentu lebih keras lagi ancaman. Ya, ada dua poin penting daripada ayat Allah Ta'ala ni yang kita nak ambil pengajaran. Yang pertama, Allah Ta'ala nak memastikan bahawa Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Sebab kalau ia kalam Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala dah matikan Nabi SAW sebagaimana janji Allah Ta'ala. Tetapi Nabi hidup, Nabi sihat, Nabi meneruskan dakwah. Itu artinya bahawa Nabi tidak mereka-reka sesuatu dengan ayat Quran. Yang kedua, ayat Allah Ta'ala yang tadi mengancam dengan keras sesiapa sahaja yang berani mendakwa sesuatu yang tidak ada Allah Ta'ala sampaikan. Maka berhati-hati dengan Al-Quran. Ya, jangan kita mudah-mudah mengatakan kata Allah begini, kata Allah begitu. Kalau Allah Ta'ala tak ada kata begitu, hati-hati, ancaman dia sangat besar. Dan ini juga merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa Allah Ta'ala pasti akan menjaga Al-Quran. Tidak akan ada sesiapa yang dapat merosakkan Al-Quran. Allah Ta'ala yang menjaga. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Maka tidak akan ada sesiapa pun yang dapat merosakkan Al-Quran, ya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah-ubah kandungan Quran kerana ia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi antara pengajaran penting bagi kita sekarang ni, kita jangan mudah-mudah menyebutkan sesuatu ni Allah Ta'ala sebut, ya, kata Allah, firman Allah, ya, kalau ia tidak ada sabit dalam Quran, jangan kita mudah menisbatkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, kerana ia adalah merupakan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat besar dosanya. Ya, baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala pada ayat 47. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tiada seorang pun daripada kamu yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya. Maksudnya, seandainya Nabi SAW mereka-reka ayat Quran, Nabi lah yang buat Quran, Nabi yang tokok tambah Quran, kata Allah Ta'ala tadi, kami pasti akan putuskan urat jantungnya. Dan saat Allah Ta'ala hendak melakukan itu, fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menghalang Allah. Kalau Allah Ta'ala hendak menghukum kita, tidak akan ada sesiapa yang dapat menghalangnya. Ya, jadi dekat sini Nabi tidak ada melakukan, Nabi ancam Nabi begini, bukan bermakna Nabi SAW ada mereka-reka ayat Quran. Tidak, mustahil, kerana Nabi seorang yang amanah. Tetapi ancaman ni secara zahirnya ditujukan kepada Nabi supaya kita umat ni faham
Kalau ke Nabi sahaja begitu ancaman Allah, lalu bagaimana kalau kita yang melakukan perkara ini? Tentu ancaman dia lebih besar. Ya, sehingga kan ketika mana Allah menurunkan azab, Allah Ta'ala nak seksa, tidak akan ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 48, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan tazkirah. Maka kalau kita nak tazkirah, tazkirah dah jadi bahasa Melayu kan. Kalau kita nak tazkirah, di mana tempat dia? Al-Quran. Al-Quran itu sepenuhnya adalah tazkirah. Wa innaha kata Allah Ta'ala, wa innahu la tazkiratun lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan tazkirah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ayat pertama sampai ayat terakhir, juzuk pertama sampai juzuk terakhir, semuanya adalah tazkirah. Semuanya adalah peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita apa? Ambil peringatan tersebut, dalami peringatan tersebut, amalkan peringatan-peringatan Allah Ta'ala tersebut. Itu semua kandungan Al-Quran. Ya. Pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Ta'ala khaskan Al-Quran ini sebagai tazkirah untuk orang-orang yang bertakwa? Kerana orang yang bertakwalah yang mengambil peringatan daripada Al-Quran. Hanya orang yang bertakwa sahaja yang menjadikan Quran sebagai tazkirah. Hakikatnya Quran tazkirah kepada seluruh manusia, tetapi yang menjadikan Quran sebagai tazkirah, peringatan untuk dia, hanya orang bertakwa saja. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka tak pernah lepas daripada Quran. Ya? Maka kalau kita nak menilai diri kita ni bertakwa ke tidak, ya, sungguh-sungguh tak takwa kita, tengok sahaja macam mana kita dengan Quran. Apakah kita dekat dengan Quran? Apakah kita mengambil pengajaran daripada Quran? Ya, kalau ya, alhamdulillah, insya-Allah itu tanda kita orang bertakwa. Tetapi kalau kita berjarak dengan Quran, kita jauh daripada Quran, kita renggang daripada Quran, maka itulah gambaran takwa kita juga. Kerana orang yang bertakwa, mereka tidak pernah lepas daripada Quran. Ya, sentiasa membaca, mengambil pengajaran daripadanya, diamalkan dalam kehidupan dan seterusnya. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 49, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Allah Ta'ala mengatakan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu ada yang mendustakan Quran. Allah Ta'ala bukan tidak tahu. Ya? Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Yang mendustakan Al-Quran itu sudah ada sejak daripada dahulu, mulai daripada Quran diturunkan. Jadi kalau ada orang pada hari ini dia menjauh daripada Quran, dia mendustakan Al-Quran, dia tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk dia, kita tak perlu hairan. Allah Ta'ala sendiri tahu tentang mereka ini. Ya, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu orang yang dekat dengan Quran dan orang yang tidak dekat dengan Quran. Allah Ta'ala tahu orang yang beriman dengan Quran dan orang yang tak beriman dengan Quran. Allah Ta'ala tahu. Dan mereka ada sejak daripada dahulu sampailah ke hari kiamat. Maka apabila Allah Ta'ala pilih kita sebagai manusia yang beriman dengan Quran, ya, yang dekat dengan Quran, rapat dengan Quran, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kerana ramai orang yang tidak beriman dengan Quran. Ramai orang yang mendustakan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Apabila orang mendustakan Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah mendustakan kebenaran. Apabila seseorang telah mendustakan kebenaran, maka hidup dia akan jauh daripada kebenaran. Maka hidup dia penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesesatan. Kenapa? Dia telah jauh daripada sumber yang benar, iaitulah Al-Quranul Karim. Maka hidup seorang Muslim, dia sentiasa mengimani Quran, mempercayai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dia dalam meniti kehidupan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 50, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Ya. Allah Ta'ala menyatakan tadi, ya,
bahawa Allah Ta'ala tahu orang-orang yang mendustakan Quran, dan Allah menyatakan wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Nanti Quran ini akan menjadi penyesalan, ya, akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Mereka akan menyesal kenapa dahulu tidak beriman dengan Quran. Mereka menyesal kenapa dahulu tidak mendekatkan diri dengan Quran. Mereka akan menyesal nanti kerana mereka tidak mengambil peringatan daripada Quran. Akan menyesal. Dan penyesalan mereka tentu tiada erti lagi kerana sudah berada di akhirat. Ya. Sebaliknya orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka begitu bahagia nanti di akhirat dengan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang sentiasa membacanya semasa hidup dekat dunia. Maka kita dengan Quran ni, ya, jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat kerana kita tidak mendekatkan diri dengan Quran. Jangan sampai nanti kita menyesal kerana kita tak membaca Quran. Jangan sampai nanti kita menyesal kerana kita tak belajar Al-Quran. Jangan sampai nanti kita menyesal kerana kita tidak mahu mengambil peringatan Quran. Jangan sampai nanti kita menyesal kerana kita tidak mengamalkan Al-Quran. Ni masih ada kesempatan Allah Ta'ala bagi hidup kita. Ada masa, ada saki baki usia kita lagi. Maka manfaatkan secara total diri kita dengan Quran. Dekatkan diri kita dengan Quran. Lakukan apa yang kita mampu. Kalaupun misalkan tiap hari kena kelas Quran, jalankan. Itulah yang terbaik, insya-Allah. Andai kata tiap hari kena belajar Quran, lakukanlah. Andai kata tiap hari kena baca Quran, lakukan. Andai kata tiap hari kita kena mendalami makna Quran, lakukan. Jangan pernah bosan. Jangan sampai nanti kita menyesal di sana sebagaimana orang-orang kafir menyesal, ya. Mereka yang kafir menyesal, biarlah mereka, tapi jangan sampai kita orang Islam juga ikut menyesal kerana kita tidak dekat dengan Quran, kerana kita tidak membaca Quran, kerana kita tak beriman dengan Quran, kerana kita tak amalkan Quran, kerana kita tak mahu belajar Quran. Jangan sampai kita menyesal, ya. Jangan sampai nanti kita di sana berkata, ya Allah, menyesal sungguh aku. Dahulu aku hidup dekat dunia, kenapalah aku tidak ambil masa untuk belajar Quran? Kenapalah dulu aku tak baca? Kenapalah dulu aku tak ambil peringatan Quran? Kenapalah dulu aku tidak amalkan? Tak ada guna lagi. Maka sebelum kita mati, manfaatkan Quran, ya. Amalkan, dekatkan terus diri kita dengan Al-Quran. Ayat 51, wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang Al-Quran. Ia adalah kebenaran yang yakin. Maka Allah Ta'ala sebut la raiba fi, tak ada sedikit pun keraguan dalam Quran. Semua isinya yakin, benar daripada Allah Ta'ala. Ayat terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, ya. Sentiasa bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Ta'ala, Rabb kita yang Maha Agung, ya. Boleh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimah yang ringan di lidah, berat dalam mizan, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu antara tasbih. Allah perintahkan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Ini untuk menggantikan minggu pertama pada bulan ni yang kita cuti, ya. InsyaAllah pada hari Isnin kita akan ada satu kuliah lagi untuk bulan ni, ya. Sebab Isnin pada bulan ni ada sebanyak 5 kali, ya. InsyaAllah hari Isnin depan satu lagi kuliah kita untuk untuk bulan ni, ya. Itu sahaja kuliah kita pada hari ini, ayat 38 sehinggalah ayat terakhir ataupun ayat 52 daripada surah Al-Haqqah, yang menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, ya, dan menolak tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap Nabi SAW dan juga Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kuliah ni bermanfaat bagi kita lebih mencintai Quran, lebih rapat dengan Quran, ya, lebih banyak aktiviti kita dengan Al-Quranul Karim,
sehingga akan kita tidak merugi, tidak menyesal lagi nanti di akhirat insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.